Datuk Yang Hormat. Saya sekarang menyebut Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, saya syukur dapat sama-sama membahaskan isu kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada hari ini, yang mana sebahagian ataupun keseluruhan sepatutnya semua ucapan-ucapan kita di Dewan ini akan dapat diteliti oleh pihak berkuasa, pihak pemerintah, untuk dijadikan sebahagian daripada isi pelaksanaan dan pemantauan program rancangan Malaysia ke-12 yang masih berbaki lebih kurang 2 tahun ini. Dan ini penting kerana ianya akan membuka lembaran yang baik bila kita memulakan rancangan Malaysia seterusnya pada masa akan datang. Kita didedahkan dengan berbagai penegasan, ya, yang semuanya akan dijanjikan tadi akan dipantau oleh suatu jawatankuasa pemantau, sektor awam, ya, satu task force yang special yang akan dibentuk. Dan saya rasa ini merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam mana-mana pelaksanaan satu program sebesar ini. Dan pemantauan ini harus berterusan dan kerap, ya, supaya kesan-kesan yang negatif ataupun hasrat yang tidak berjaya dicapai dapat ditangani segera. Kita di Dewan ini juga harus bertindak sebagai pemantau juga. Hari ini kita memberikan berbagai-bagai cadangan. Pada bulan November dan Disember nanti kita akan berbahas lagi di dalam Dewan ini. Saya harap kita tidak akan lupakan apa perkara yang kita sendiri bahaskan dan kita cek balik sama ada saranan kita itu diterima pakai oleh pihak kerajaan ataupun diketepikan begitu sahaja. Jadi kita juga harus menjadi mata dan kepala dan juga pemantau kepada kejayaan projek ini. Kerana kesannya kalau tidak berjaya rancangan 5 tahun ini, bukan hanya kerajaan itu yang mendapat kesan negatifnya, tetapi rakyat keseluruhannya akan menempuh suatu kehidupan yang stagnan, tidak bergerak, ya, untuk tempoh rancangan ini. Jadi peranan pemantau, peranan semua paras pemantau, sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat kementerian, ya, KSU-nya dan seluruh rantaian pentadbiran di peringkat kementerian harus mengambil berat, ya, dan menjadikan saranan-saranan ini sebagai key performance index kementerian masing-masing, ya, supaya dapat diukur pencapaiannya dari semasa ke semasa. Jadi itu antara perkara asas yang penting, ya, dalam kita memastikan kejayaan pelaksanaan mana-mana perancangan, khususnya program besar seperti rancangan Malaysia yang ke-12 ini. Datuk Seri Yang Dipertua, saya ingin menyentuh sedikit tentang keterjaminan makanan, food security, yang diperkatakan bukan hanya di luar sana tetapi di dalam Dewan ini juga. Senator Datuk Arman cukup passionate dalam memperkatakan perkara ini dan saya rasa semua daripada kita bersama beliau dalam ingin mengetahui, ya, apa jaminan yang boleh diberikan oleh kerajaan kepada keperluan makanan kita. Yang hari ini banyak diperkatakan di luar sana, beras, isu bekalan beras, ya. Kalau kita ikut penerangan Menteri Ekonomi tadi, bahawa kadar inflasi kita menurun, ya, pada 2%, ya. Tapi laporan daripada para netizen yang bergerak rancak di luar sana, harga barang dikatakan naik kata-kata, ya. Khususnya beras, suatu makanan ruji rakyat Malaysia yang
tak dapat nak kita gantikan dengan makanan-makanan yang lain. Ya, mungkin memerlukan satu proses revolusi ke evolusi makanan baru kita dapat tukarkan daripada beras kepada yang lain. Untuk sementara ini, kita harus akur bahawa kita memerlukan beras. Diberikan jaminan oleh Menteri kita, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Yang berhormat, ya, sila. boleh mencelah sikit? Belum mula dia, sila. Agak-agak yang berhormat, mana lebih cepat untuk revolusi menukar makanan ruji atau revolusi memperbanyakkan pengeluaran makanan ruji? Terima kasih, Yang Berhormat. Menukarkan makanan itu revolusi. Ya, untuk menambahkan bekalan itu hanya proses pengeluaran dipertingkatkan. Lebih mudah, amat mudah. Jadi saya sebenarnya nak menghala ke situ lah, cikgu, ya. Ya, tak apa. Ya, kita akan sebut perkara tersebut, ya. Menteri yang berkenaan, saya punya bos lah, ya, parti saya. Sebagai Setiausaha Agong, saya ini kena memberi keyakinan atas kemampuan beliau. Dan telah menyebut bahawa bekalan beras lokal kita pada tahap lebih 60%. Ya. Dan itu adalah satu jumlah yang memang lebih kurang begitulah belakangan ini. 65%, ya. Belum sampai ke 70 ke 80% bekalan beras tempatan. Dan ini cukup untuk menampung. Dan ada pula stok penimbal, buffer stok kita beras ini di dalam negara kita. Ianya ditampung oleh beras import putih, ya. Selebihnya sehingga mencukupilah keduanya ini 100% menampung selera kita semua. Selama ini beras yang mahal sikit itu mampu dibeli oleh ahli-ahli Dewan Negara ni, ya. Saya rasa yang sini makan beras yang mahal, sebab itu kita bayar zakat fitrah pun yang mahal, yang RM21 tu. Ada senator yang bayar RM7 ke? Tak cil lah, ya. Jadi artinya kita mampu untuk membeli beras yang mahal tadi. Beras import. Tetapi bila harga daripada harga barang import ini telah meningkat, bukan hanya daripada satu negara, semua negara, Thailand, Vietnam dan sebagainya, India, ya, naik harga. Jadi yang ahli senat ini pun nak beralih kepada harga yang lebih murah. Maka bekalan yang tadinya menampung, ya, majoriti rakyat kita, 60% keperluan rakyat kita, ditumpang oleh 30% tadi. Jadi tentulah ini menyebabkan bekalan itu, ya, berkurangan yang harga murah itu. Ditambah pula dengan berita yang mengatakan ada usaha-usaha untuk mengelirukan pasaran dengan mencampurkan beras import dengan beras lokal dan dilabelkan beras import. Kalaulah beras import dicampur dengan beras lokal, dilabelkan beras lokal, kan kebaik, ya. Tapi tidak, mana ada orang nak rugi, ya. Dia nak untung. Jadi ini menyebabkan, ya, di atas rak-rak beras di pasar-pasar raya kita, beras lokal ini kurang. Jadi tak ada, ya. Jadi ini masalah yang real yang berlaku. Dan katanya memang ada bukti bahawa penyelewengan itu berlaku. Kenapa tidak dipantau? Saya dimaklumkan usaha untuk memantau ini memerlukan tenaga kerja yang kementerian berkenaan belum dapat menepati keperluan pemantau ini untuk melaksanakan tanggungjawab ini. Jadi saya minta kerajaan, ya, supaya melihat ini dan kalau perlu ditambah, ya, pemantau-pemantau penguat kuasa daripada kementerian, ya, untuk mencegah penyelewengan yang berlaku. By all means, dengan izin, laksanakanlah supaya tidak berlaku penyelewengan. Dan ada juga dikatakan masalahnya antara syarikat dengan syarikat, ya. Ada pembeli daripada kilang itu tidak baik rekod kredit mereka, maka kilang tak mau hantar pun akan menyebabkan bekalan terhenti bagi mall ataupun kedai-kedai ataupun syarikat-syarikat berkenaan. Perkara ini juga harus diperhatikan dan saya berkeyakinan kementerian setelah membuat diagnosa yang saya sebutkan tadi, ya, memainkan segera tugas dan peranan supaya paling tidak pun beras ini boleh menyebabkan runtuh negara, ya, rekan sekalian, ya. Jadi jangan ambil mudah masalah tersebut. Seterusnya yang saya ingin menyentuh di dalam konteks kajian separuh penggal ini ialah cadangan untuk menubuhkan suatu
yayasan ke ataupun jawatankuasa mengenai wakaf, tanah wakaf ya di negara kita ini bagi unlock ataupun menjadikan tanah-tanah wakaf kita ini produktif dan memberikan makna dan kesan yang baik kepada khususnya masyarakat Islam yang ada di negara kita ini. Salah satu cabang ekonomi yang harus kita fikirkan ya sekarang ini kerana kita mempunyai aset tanah wakaf ya yang agak besar dan nilainya saya pun dengar berbilion ya dan ada 16% daripada keseluruhan tanah wakaf ni dimaklumkan di dalam laporan masih belum dibangunkan. Ya. Masih baik adalah 86% itu agaknya sudah dibangunkan. Contohnya yang ada pada masjid-masjid di sekitar kawasan mereka dibangunkan kedai-kedai, komersial, rumah-rumah sewa dan sebagainya, itu bagus ya. Tapi ada lagi peluang untuk kita menambah peranan tanah-tanah wakaf ini dengan menjadikan ianya satu sumber pembangunan ekonomi umat Islam yang lebih besar. Kita boleh mengambil contoh-contoh daripada negara jiran. Singapura misalnya, bukan banyak pun tanah wakafnya, tetapi mereka telah melaksanakan kaedah-kaedah pembangunan tanah wakaf, menjadikan ianya satu yang produktif, yang menghasilkan keuntungan ya, dengan membangunkan tanah wakaf itu kalau di tempat yang tidak produktif, ditukarkan dengan satu kawasan yang lain dan di raise bond ataupun sukuk ya untuk membangun dan membeli, kemudian keuntungan daripadanya itu dapat digunakan untuk pembangunan pendidikan, kesihatan ya bagi umat Islam di Singapura. Ini contoh baik dan saya berkeyakin di Malaysia pun sudah ada usaha-usaha sedemikian. Kita dimaklumkan di Johor ya bersama-sama dengan pihak berkuasa zakat ini iaitu Majlis Agama dan juga dengan pengetahuan dan kelulusan mungkinnya pihak-pihak yang sepatutnya ada usaha untuk membangunkan suatu hospital yang ditadbir oleh satu badan perubatan yang ternama di Malaysia ini dan menggunakan ya aset-aset wakaf dengan mencari dana-dana sukuk untuk membina dan keuntungannya itu akan dimanfaatkan oleh asnaf-asnaf, oleh orang miskin ya dengan bentuk menyediakan perkhidmatan yang mahal itu secara bersubsidi ataupun percuma ya dan ini memberikan faedah kepada masyarakat tempatan ya. Kalau tidak tanah wakaf kita ini akan sentiasa berada dalam keadaan selamat ya, tidak akan dapat berubah taraf dia tetapi tidak dapat memanfaatkan masyarakat. Jadi kita harus mengkombinasikan kaedah-kaedah pengurusan tanah wakaf ini secara konvensionalnya atau bersama dengan kaedah keuangan moden ini supaya dapat kita unlock aset itu menjadi suatu nilai yang penting kepada masyarakat kita. Jadi saya harap kerajaan ambil serius dengan cadangan yang disebutkan tadi ini. Saya mengambil tanggungjawab ini akan pantau, akan sebut balik dalam sidang akan datang apakah kemajuan yang telah dibuat. Sudah adakah usaha-usaha untuk membentuk jawatankuasa peringkat nasional yang tentunya memerlukan sokongan daripada pihak kerajaan negeri kerana urusan tanah ya dan urusan tanah wakaf khususnya berkaitan dengan pihak-pihak berkuasa agama di negeri-negeri. Dan kalau ini dapat disantuni dengan baik oleh pihak kerajaan di pusat, saya berkeyakinan niat baik ini akan dapat diterima oleh kerajaan negeri dan apa bentuk yayasan ke atau jawatankuasa nasional ke ataupun membuat suatu rang undang-undang yang berkaitan dengan urusan pembangunan tanah wakaf ini akan dapat dimulakan. Jadi saya harap ianya tidak tinggal hanya di dalam laporan ini. Yang ketiganya yang saya ingin sebutkan Tan Sri yang di-Pertua, bahawa kita ni negara kita disebut di dalam laporan ini sudah bergerak kepada negara tua ya. Ya, lebih daripada 65 tahun tu sudah masuk berapa 8% ya. Ini dah masuk negara yang tua dan tak lama lagi semakin moden kita ya yang lebih 65 tahun ataupun 70 tahun ni akan menjadi 15% itu lebih tua. Implikasinya besar kepada negara kalau kita tidak ambil berat ya. Kerana ianya akan memberikan beban kepada kerajaan dalam pemberian jagaan kesihatan, ya, pelindungan sosialnya. Jadi harus kita
ambil pendekatan-pendekatan awal supaya apabila tiba ke peringkat negara kita menjadi negara tua ini, kita sudah bersedia dengan peruntukannya. Sama ada melalui urusan insurans kesihatannya, ya, dari segi pembangunan fizikalnya yang mengambil kira masalah ataupun masalah ataupun kepentingan orang-orang tua, ya, bagaimana mereka disusun dalam masyarakat, ya, dengan keluarga mereka, ya, harus dimulakan dan diberikan perhatian sekarang ini. Kalau tidak nanti, ya, kalau tidak ada usaha daripada ke awal ini untuk kita berkempen mencegah NCD atau non-communicable diseases dengan izin, ya, yang mana kalau berlaku di peringkat kita di umur tua nanti, dengan diabetesnya, dengan hypertensionnya, ya, dengan segala bentuk demensianya, Parkinsonnya dan sebagainya, ianya pasti akan menyerlah di dalam masyarakat kita yang selalunya dikaitkan dengan kemodenan ini. Jadi ini memerlukan persiapan awal di peringkat kerajaan, di peringkat kementerian yang berkenaan, baik kesihatan, baik kebajikan, ya, ataupun dalam sektor pembangunan perumahan, untuk memastikan kita bersedia menghadapinya. Kalau tidak, kita akan memerlukan akhirnya nanti kos perawatan yang tinggi berbanding dengan kos pencegahan di peringkat awal yang jauh lebih menasabah, lebih kos efektif kepada kita. Jadi ini yang saya nak mencadangkan supaya kita ambil perhatian, kementerian mengambil perhatian, sementara akan disebut di dalam pembentangan yang dibuat oleh Menteri Ekonomi pada pagi tadi. Begitu juga dalam sektor pendidikan, kita tadi disebut oleh Senator Sivaraj, Senator Lingeswaran, ya, Dr. Lingeswaran, mengenai pendidikan kaum India. Ya, sudah pasti ini agak menonjol kerana ianya merupakan suatu masalah spesifik yang telah dibangkitkan. Saya nak mencadangkan supaya dalam kita memberikan peluang pendidikan ini, kalau yang 4 flat ni Tan Sri, ya, ataupun apa dia panggil, dia punya CGPA 4 flat ni, sebagai penghormatan kepada keupayaan anak-anak kita belajar, ya, advantage ataupun peluang awal harus diberikan kepada mereka. Tak mengiralah siapa mereka, latar belakang mereka, kaum mana, ya, kerana mereka ini seperti disebut oleh Senator Lingesh tadi adalah apa namanya, the brain, apa nama, the good brain, ya, ya, otak-otak yang terbaik dalam negara kita, ya. Jadi sudah tentulah mereka ini kalau pergi ke mana-mana bidang pun mereka akan berjaya. Kalau tak dapat medical pun, tetapi oleh kerana minat pergi medicine tu dengan pengalaman yang saya ada sebagai doktor perubatan ini, peluang harus diberikan, ya, pada mereka dahulu, ya. Kemudianlah kalau ada banyak lagi placement yang boleh diisi, yang CGPA yang lain, tetapi keutamaan harus diberikan. Kalau tidak, janggal sangat sistem pendidikan kita kalau berlaku, ya, yang paling layak diketepikan daripada pilihan mereka sendiri, melainkan yang CGPA 4 flat ni Tan Sri berlambak-lambak ramai sangat, yang itu adalah faktor-faktor lain, faktor sosioekonomi keluarga misalnya, ya, yang harus diambil kira. Tapi pada asasnya yang terbaik harus diberi peluang untuk pendidikan yang paling mereka minati, ya. Itu yang saya rasa perlu diberikan perhatian. Di samping itu, saya juga menyokong usaha kerajaan untuk melihat semula pelaksanaan RMK 12 ini, mana-mana projek yang belum bermula itu, ya. Ini pun satu ingatan kepada pelaksana ini. Bila RMK 12 itu sudah dilancarkan, teruslah bergerak. Ini kalau dah masuk 2 tahun, 3 tahun, belum bermula projek tersebut, atas apa juga alasan, prosedural ke, tenaga kerja ke, ya, modal ke, saya rasa kita tak boleh benarkan itu kerana ianya menyebabkan satu perancangan itu dianggap gagal di peringkat perancangan lagi, ya. Jadi kalau dah ada, kalau masih ada lagi projek-projek yang dirancangkan, tak boleh, tak take off lagi, belum bermula lagi sehingga sekarang 2 tahun lebih. Jadi saya rasa amat wajar, ya, bermaksudnya projek itu kalau tak ada pun tak apa,
Jadi biarlah perancangan-perancangan baru seperti yang disebut di dalam rangka kajian separuh penggal ini dimasukkan untuk mengisi keperluan-keperluan penting, bekalan air contohnya, seperti yang disebutkan tadi ya, masalah keselamatan negara tak dapat tidak mesti diperkemaskan. Jadi Datuk Yang Bertuah, saya berharap ucapan-ucapan kita dalam Dewan ini menjadi perhatian, diambil nota, yang baik diterima, yang tak baik ditegur, tidak jadi masalah pada kita, dan saya dengan ini menyokong hasil kajian separuh penggal RMK 12 ini dan menyokong langkah-langkah yang akan diambil seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Profesor Datuk